Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tazkirah hadis kita hari ini kita nak memperingatkan kita semua dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya, dalam kitab At-Tib, bab fil kahin. Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Abi Tamimah, iaitu Al-Hujaimi, apa dia, Abu Tamimah Al-Hujaimi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul أو أتى امرأة امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد. Maksud hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi kahin, yakni pomoh, dukun, pawang. Kahin ini merujuk kepada mereka yang yata'ata al-khabar 'anil kainati fil mustaqbal az-zaman wa yad'i ma'rifat al-asrar. Kahin ni siapa? Kahin ni pomohlah, dukun, pawang yang golongan yang mendakwa mereka mengetahui perkara yang bakal berlaku, mustaqbilul zaman, dan mendakwa mengetahui ilmu rahsia atau ilmu ghaib. Ni zaman jahiliah memang ramai. Bukan zaman jahiliah saja, zaman kita sekarang ni ramai juga yang mendakwa tahu ilmu ghaib. Jadi kahanah, kahin. Kata Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullahu ta'ala, man ata kahinan yastamilu ala ityanil kahin wal arraf wal munajjim. Nabi kata siapa yang datang kahin ni dia termasuk meliputi kahin, arraf wal munajjim. Maknanya bomo, tukang tilik, arraf, wal munajjim, tukang nujum, termasuk. Itu Ibn Al-Athir kata. Baik. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW kata, barang siapa mendatangi bomo ataupun dukun, pawang, kahin ini, lalu dia membenarkannya atas apa yang dikatakan bomo itu atau dukun itu, atau dia mendatangi isterinya dalam keadaan haid, maknanya orang yang menggauli isterinya dalam keadaan haid, atau dia mendatangi isterinya fi duburiha, yakni pada duburnya, yakni pada punggungnya, atau pada punggungnya, pada duburnya, faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammadin, sesungguhnya dia telah berlepas diri daripada apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hadis ini adalah ancaman kepada golongan yang disebutkan dalam hadis ini, yang Nabi berikan amaran yang keras. Faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammadin, sesungguhnya dia telah berlepas diri daripada apa yang Allah turunkan terhadap Nabi Muhammad. Maknanya kata para ulama, faqad kafara bima anzala ala Muhammad, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sebahagian ulama, kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Maknanya dia kufur nikmat, maknanya lagi dia kufur kufur maksudnya kufur yang bukan menyebab dia tak terkeluar daripada agama, tapi dia telah melakukan dosa besar.
Faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammadin. So apa golongan dekat sini? Yang pertama, orang yang jumpa bomoh, yang benarkan kata-kata bomoh. Dalam sebahagian riwayat, fasaddaqahu bima yaqul. Dia benarkan apa yang bomoh tu kata. Dia pergi jumpa, dia pergi, oh betul-betul dia pun bomoh tu kata orang ni buat ni, orang tu buat ni, dia pun pergi tuduh orang tu. Nampak? Dia dah kufur kepada Nabi Muhammad. Dalam sebahagian riwayat, solat dia tak diterima 40 hari 40 malam. Lam tuqbal lahu salatuhu 40 lailan atau 40 yauman. Tak diterima. Kafara bima unzila ala Muhammadin atau kafara bima ataupun kafara ala ma anzalallahu ala Muhammadin. Dia telah kufur kepada agama Nabi Muhammad. Maknanya dia mendapat ancaman yang keras. Ini menunjukkan pelakunya berdosa besar. Kalau dia percaya, kata sebahagian ulama, memang boleh jatuh kufur. Sebab dikekalkan nas hadis itu dengan lafaz asalnya. Nabi kata kafara bima unzila ala Muhammad. Hati-hati. Orang yang jumpa bomoh ni, dia kena hati-hati. Dia kena bertaubat. Dan jangan ulang. Bomoh ke? Sekarang orang tak panggil bomoh dah, ustaz. Dia pergi jumpa ustaz bukan nak ambil nasihat Al-Quran, hadis ke, nasihat apa ke, fatwa ke apa, tapi pergi nak tanya ustaz, tolong cari barang saya hilang, tolong ini, tolong itu, tolong ini, benda-benda yang melibatkan benda gaib. Tolong apa tu, ramalkan keadaan saya gini gini, tolong gini. Ataupun jadi ustaz tu pula bukan ustaz pun sebenarnya, bomoh, dukun. Dia pun cik ni kena sihir gini. Itu termasuk sebenarnya. Dia tak semestinya orang itu tidak mesti kena sebut dia kahin. Tak. Boleh jadi dia sifat dia, Nabi kata kahin tu, kata para ulama syarah hadis, orang yang yata'ata ilmal ghaib atau yang yata'ata ma'rifata al-asrar al-kaun ataupun al-mustaqbal az-zaman. Orang yang mendakwa dia tahu benda ghaib atau benda yang akan datang berlaku. Sekian ramalan gini. Itu termasuk dalam ancaman. So pertama, dalam hadis tersebut Nabi kata orang yang kufur dengan ajaran Nabi Muhammad ini, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ni, yang pertama orang yang bertemu mendatangi bomoh, dukun, pawang, tukang nujum, tukang ramal. Yang kedua, orang yang mendatangi wanita atau mendatangi isterinya dalam keadaan haid. Yani orang yang menggauli isterinya dalam keadaan haid. Ini juga dosa besar. Nabi bagi ancaman kufur kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi, orang yang mendatangi isterinya ketika haid, dia adalah orang yang berdosa besar. Jadi, perbuatan itu, mendatangi isteri ketika haid adalah perbuatan dosa besar. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Sebab Allah Taala dah larang untuk mendatangi isteri ketika haid. Nampak? Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mendatangi isterinya daripada arah dubur. Menggauli isterinya daripada arah dubur. Dan ini adalah hadis yang lain dilaknat. Apa dia orang panggil? Yang dinormalisasikan oleh golongan barat dan golongan LGBT dan sebagainya hari ini, liwat lah. Istilah dia liwat. Istilah liwat dalam bahasa Arab, dalam istilah syarak, liwat ni adalah mendatangi isteri daripada arah dubur, menggaulinya daripada arah dubur. Ini adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Pelakunya diancam dengan kufur kepada ajaran Nabi Muhammad. Kita tak boleh main-main. Adapun perbuatan orang hari ini yang menjadikan normalisasi perkara-perkara yang mungkar seperti mendatangi bomoh, dukun, pawang, kemudian mendatangi isteri ketika haid atau mendatangi isteri daripada arah dubur. Bayangkan ini isteri tau, isteri. Bayangkan kalau zina. Lagi dahsyat dosanya. Ini Nabi SAW bagi ancaman kepada orang yang halal untuk didatangi. Maknanya isteri pun diancam dengan faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammadin. Dia telah berlepas diri daripada apa yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud kata ulama lepas ini mana dia telah kufur kepada ajaran Nabi Muhammad. Ancaman yang keras. Walaupun kufur sini bukan maksudnya dia jadi kafir. Tak. Kufur di sini maknanya kufrun duna kufrin. Dia tak mengeluarkan dia daripada Islam, tetapi dosa dia dosa yang besar. Kalau dia tak bertaubat, dia diancam dengan ancaman ini. Akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang selayaknya, wal iyad billah. Jadi bayangkan ini kalau mendatangi bomoh, apa dia, mendatangi isteri ketika haid, menggauli isteri ketika haid atau menggauli isteri daripada arah dubur, ini adalah dosa-dosa besar. So bayangkan tiga ni dosa ni Nabi sekalikan. Dia sama level. Sama level maknanya tahap keburukan dia, tahap kejijikan dia sama level. Jijik. Sebab itu dalam riwayat lain Nabi SAW sebut tentang hulwanul kahin, khubth, ataupun dengan lafaz yang lebih kurang sama, atau kamakal, maknanya apa dia, gula-gula yang dibayarkan kepada bomoh dukun ini adalah keji, benda yang keji. Rijsun, dalam sebagai rijsun, keji, jijik. Sama macam tahap orang yang mendatangi isterinya ketika haid, kotor, ataupun mendatangi isterinya daripada arah dubur. Kan tempat dubur ni bukan untuk didatangi, digauli, tetapi dia adalah tempat keluarnya najis. Bukan untuk didatangi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW melarang perbuatan menggauli isteri daripada arah dubur. Ini kadang-kadang kebanyakan orang muda hari ini mereka tak mengaji hukum hakam. Mereka tak berapa tahu sangat. Mereka hanya berkiblatkan kepada orang barat, berkiblatkan kepada normalisasi barat, akhir sekali mereka anggap benda tu normal. Apatah lagi disebarkan benda-benda yang merosakkan masyarakat kita, apa perkara-perkara yang keji, fahisyah, liwat dan sebagainya, itu adalah perkara yang haram di sisi Islam dan kita tak boleh normalisasikan benda tu. Itu bayangkan kalau yang halal lah. Yang halal pun diharamkan, apatah lagi kalau zina. Itu lebih dahsyat. Dan itu pada ancaman dalam hadis yang lain. Wal'iyadhu billah. Na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.